Kisah pertempuran pada kali ini membawakan penceritaan terhadap seorang perwira negara yang sangat jarang kita ketahui tentang beliau. Akal dan muslihat membawa kepada tuah dan kejayaan. Itulah yang saya boleh ibaratkan kepada cerita yang bakal saya kongsikan pada kisah sejarah wira negara yang satu ini. Ilyas bin Ibrahim merupakan salah seorang perwira negara yang telah bertempur menentang keganasan komunis bersama sahabat-sahabat perjuangan beliau yang telah menggadaikan nyawa demi harga sebuah negara yang mereka cintai. Beliau pada ketika itu ditugaskan di dalam pasukan 11 Malaysian Territorial Army ataupun 11 MTA yang kini digelar sebagai Regimen Askar Wataniah, iaitu pasukan tentera simpanan di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Kisah pada kali ini sememangnya unik kerana anggota yang bakal kita dendangkan merupakan seorang anggota yang berkhidmat dengan Regimen Askar Wataniah dan bukannya dari pasukan tetap Angkatan Tentera Malaysia, dan merupakan seorang penerima pingat Panglima Gagah Berani yang termuda di negara kita. Sebagai makluman anda juga, beliau merupakan satu-satunya anggota Regimen Askar Wataniah yang telah diberikan pingat keberanian kedua tertinggi negara, Panglima Gagah Berani PGB. Tetapi sebelum kita kupaskan lebih lanjut berkenaan dengan cerita ini, anda boleh menekan butang subscribe yang berada di bawah jika anda inginkan lebih banyak video berkenaan dengan sejarah pertempuran yang saya akan bahaskan di video-video yang akan datang. Dan jika anda suka dengan video ini, anda boleh tekan butang like serta kongsikan dengan sahabat-sahabat anda agar dengan cara ini dapatlah kita mendendangkan perwira-perwira negara yang tidak didendang ini. Pegawai Waran 1 Ilyas bin Ibrahim merupakan seorang pejuang dan pencinta tanah air yang pernah bersama-sama mempertahankan negara ini sehingga nyawanya hampir tergadai. Kisahnya bermula pada tanggal 14 Ogos tahun 1977 yang mana pada ketika itu beliau masih berpangkat private. Bersama dengan sahabat-sahabat beliau, mereka telah diarahkan untuk mengambil bekalan makanan yang secukupnya di kawasan yang telah ditetapkan kerana pada 16 Ogos tahun 1977 merupakan hari pertama umat Islam akan menjalani ibadah puasa dan mereka memerlukan bekalan yang mencukupi sepanjang tempoh tersebut. Ilyas bersama rakan-rakan setugasnya yang lain iaitu Private Abdul Halim Hassan, Private Mat Ali dan Private Tajuddin Yusof bersama ketua seksyen mereka iaitu Lance Corporal Zaki memulakan perjalanan ke pos 5 dari pos 8. Di dalam keheningan petang, perjalanan mereka dilakukan seperti biasa seperti hari-hari sebelumnya. Setiap seorang daripada anggota seksyen tersebut membawa rifle tempur masing-masing, bekalan peluru yang mencukupi untuk mempertahankan diri mereka dari sebarang ancaman. Ketika di dalam perjalanan, mereka telah singgah di beberapa pos yang mereka lalui, iaitu dari pos 8 menuju ke pos 5, dan beberapa ketika berehat untuk membasahkan tekak dan mengalas perut dengan bekalan yang seadanya. Setelah selesai, mereka meneruskan perjalanan seperti yang telah diarahkan oleh ketua mereka iaitu Lance Corporal Zaki. Pergerakan mereka dilakukan dengan berwaspada disebabkan ancaman daripada pengganas-pengganas pada ketika itu sememangnya sedang rancak. Ketika meneruskan perjalanan, Ilyas berasa tidak sedap hati kerana mendengar bunyi-bunyi haiwan seperti monyet bersahut-sahutan tidak seperti hari-hari lainnya. Tetapi rakan-rakan yang lain terlalu gembira dan seronok sepanjang perjalanan tersebut, memandangkan mereka amat teruja untuk menyambut kedatangan Ramadan. Perjalanan ke destinasi mereka terhenti sejenak sekitar 150 meter di hadapan pos 6 kerana Private Halim ternampak longgokkan kulit binatang di sekitar kawasan tersebut. Kelihatan seperti masih baru. Kulit binatang itu seperti baru dilapah dan ianya berkemungkinan telah dimakan oleh pengganas-pengganas komunis atau ianya adalah sebuah perangkap. Halim memaklumkan kepada Zaki akan perkara tersebut, tetapi mereka tetap meneruskan perjalanan menuju ke destinasi. Selang beberapa ketika, di dalam keheningan suasana itu, tiba-tiba pasukan mereka diserang hendap oleh pihak komunis dari sebelah kanan. Pengganas telah melepaskan tembakan ke arah mereka secara bertubi-tubi dan
Mereka semua berada di dalam keadaan yang tidak bersedia, cemas serta kelam kabut dan cuba untuk mencari perlindungan. Keadaan mereka pada ketika ini ialah betul-betul berada di kawasan membunuh dan pihak pengganas dengan sengaja memilih lokasi serang hendap yang sangat strategik yang mana tidak ada langsung kawasan persembunyian atau perlindungan di pihak lawan jika berlaku pertempuran. Perkara ini telah menyebabkan kelebihan memihak kepada pengganas-pengganas yang sedang melaksanakan serang hendap. Di dalam keadaan yang cemas, ketika tembak-menembak sedang berlangsung, terdengar laungan kuat daripada Tajuddin dan Ali. Laungan tersebut telah memberi petunjuk bahawa mereka telah terkena tembakan dari laras rifle komunis. Ilyas pada ketika itu tidak tahu apakah tindakan selanjutnya kerana beliau merupakan anggota yang paling junior di dalam seksyen mereka dan bertindak untuk memanggil ketua mereka iaitu Kopral Zaki. Tetapi jeritannya itu tenggelam kerana tembakan dari pihak musuh yang bertubi-tubi mengasak mereka sehingga mereka hampir mustahil untuk bertindak balas. Asakan dan tekanan dari rifle serta mesin gun dari komunis menyebabkan Ilyas dan sahabat perjuangannya tidak mampu untuk membuat pergerakan selanjutnya dan mereka hanya mendiamkan diri untuk bertahan kerana bimbang pergerakan mereka akan menarik perhatian daripada musuh dan bakal menjadi sasaran yang mudah untuk ditembak. Dalam masa yang sama, sebutir peluru hampir-hampir hinggap di belakang Ilyas, namun tembakan tersebut tersasar kerana Ilyas sedang memakai sebuah beg galas di belakangnya. Serangan tersebut juga telah mencederakan Private Halim di sebelah peha. Halim yang berada tidak jauh daripada Ilyas menyebabkan Ilyas berjaya merangkak secara perlahan-lahan untuk menghampiri Halim dan terus memeluknya kerana beliau cedera parah pada ketika itu. Selang beberapa ketika setelah tembakan dihentikan namun tiada tanda-tanda bantuan akan tiba, seksyen tersebut juga tidak tahu sama ada pihak komunis telah berlalu pergi atau masih berada di kawasan tersebut. Beberapa ketika kemudian, Ilyas yang masih mematikan dirinya terdengar bunyi ketukan puluh sebagai isyarat medan pihak komunis menunjukkan bahawa sasaran telah berjaya dimusnahkan serta bunyi derapan tapak kaki menghampiri kawasan mereka berlindung dan beliau juga terdengar suara beberapa orang yang sedang bertutur di dalam bahasa Cina. Beliau juga amat yakin bahawa itu adalah musuh yang ingin melihat apakah hasil serang hendap mereka telah berjaya ataupun tidak. Salah seorang daripada pengganas telah dapat mengesan seorang daripada sahabat Ilyas yang sedang cedera dan terus menendang-nendang serta memukul-mukul di bahagian badan anggota terbabit sehingga anggota tersebut menjerit kesakitan hatta beberapa das tembakan dilepaskan ke arah anggota terbabit menyebabkan keadaan kembali senyap sunyi menunjukkan bahawa anggota tersebut telah gugur terkena tembakan yang telah dilepaskan oleh pengganas tersebut dari jarak dekat. Nasib yang sama menimpa sahabat-sahabat Ilyas yang lain kerana bilangan musuh yang datang untuk membuat pemeriksaan terhadap mereka adalah berkemungkinan lebih ramai daripada 3 ataupun 4 orang. Namun, Ilyas mempunyai muslihat dan akal agar dapat menunggu masa yang sesuai untuk bertindak. Ilyas membuat keputusan untuk tidak bergerak dan seakan-akan telah terkorban dengan mata terbeliak agar tidak menjadi sasaran seterusnya. Dengan cara itu, Ilyas dapat melihat seorang musuh yang sedang melalui celah-celah pokok untuk datang ke arahnya secara berhati-hati. Setelah membuat perkiraan, Ilyas menunggu sehingga saat yang sesuai untuk beliau bertindak sambil memohon doa kepada Tuhan agar kiranya nyawa beliau dicabut pada hari ini, sekurang-kurangnya beliau dapat membunuh seorang pengganas komunis agar kematian sahabat-sahabat beliau tidak sia-sia. Setelah masa yang sesuai, tatkala seorang pengganas komunis sedang menuju ke arah Ilyas, dengan penuh yakin Ilyas memuntahkan 2 das tembakan ke arah pengganas tersebut. Berkat latihan yang beliau terima di pusat latihan membuahkan hasil apabila 1 das tembakan pertama terkena pada paha pengganas tersebut, manakala 1 das lagi tepat mengenai dada menyebabkan pengganas tersebut terus tergolek dan menggelupur seperti kebau kena sembelih dan terus tidak bergerak.
Menyedari perkara tersebut, seorang lagi pengganas komunis wanita pingkas ke kawasan di mana sahabatnya ditembak oleh Ilyas melalui celah-celah pohon dan bersembunyi di sebalik busuk. Dengan teliti, Ilyas menenang ke arah pengganas tersebut dan memicu dari riflenya, menyebabkan peluru tepat hinggap di dahi pengganas tersebut, menyebabkan ianya bertukar daripada seorang manusia kepada sebuah mayat yang kaku. Pihak komunis sedar bahawa masih terdapat anggota tentera yang masih belum mati, serta mereka memulakan pencarian bagi mencari kedudukan Ilyas berlindung. Dengan penuh tawakal, Ilyas terus membuat pemerhatian dan mendapati 4 orang pengganas sedang marah untuk mengambil rifle rakan mereka yang telah terkorban. Tanpa berfikir panjang, Ilyas terus melepaskan tembakan ke arah pengganas-pengganas tersebut dan salah seorang daripada mereka tersembam ke bumi dan terus kojol di tempat kejadian. Ilyas mempunyai akal yang panjang. Beliau mempunyai muslihat tempur yang tinggi, yang mana muslihat inilah yang menyelamatkan nyawanya dan telah menamatkan riwayat musuh-musuh yang sedang memburu beliau. Oleh yang demikian, keseluruhan musuh yang berjaya dibunuh oleh Ilyas adalah seramai 3 orang pada waktu itu, dan 15 tembakan telah dilepaskan oleh Ilyas. Semua tembakan tersebut tepat mengenai sasaran, menunjukkan mutu latihan yang diterima oleh Ilyas adalah sangat dibanggakan. Ilyas di dalam keadaan yang sangat lemah dan lesu serta kelaparan pada waktu itu menanti bantuan yang tidak kunjung tiba. Sekian lama, akhirnya sekitar jam 4 petang, pasukan sahabat dari pos 5 tiba bagi membantu beliau dan Private Halim yang pada ketika itu masih mampu bertahan walaupun kehilangan banyak darah akibat terkena 16 tembakan dan di dalam keadaan separa sedar. Ekoran daripada keberanian dan kebijaksanaan beliau menggunakan akal dan muslihat, beliau telah berjaya menumpaskan musuh-musuh negara walaupun nyawanya serta rakan-rakan menjadi taruhan. Keberanian serta ketekasan Ilyas telah menyebabkan pihak komunis menghadapi tekanan dan secara langsung telah meruntuhkan moral mereka ketika mendapati rakan-rakan mereka yang lain telah mati ditembak oleh pasukan keselamatan. Pada 20 Ogos tahun 1977, tahun yang sama setelah menempuh detik hitam di dalam medan pertempuran, Ilyas telah dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada masa itu, iaitu almarhum Sultan Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim di Istana Negara. Seterusnya, pada 12 Disember tahun 1977, beliau sekali lagi telah menerima anugerah Pingat Keberanian Handalan PKS yang disampaikan oleh Sultan Perak pada waktu itu ialah Sultan almarhum Idris Shah sempena Hari Keputeraan Baginda. Adakah anda pernah mengetahui wiranegara yang seorang ini? Sila berikan jawapan anda di ruangan komen, kerana setiap komen serta pandangan anda adalah satu dendangan kepada wira-wira negara. Di dalam portal Askar Wataniah, Ilyas menyeru agar generasi muda pada masa ini menghargai segala pengorbanan para pejuang terdahulu di dalam menuntut kemerdekaan dan keamanan tanah air kita. Tambah beliau, keamanan yang kita nikmati pada ketika ini serta udara yang kita hirup hari ini tidak bermakna tanpa pengorbanan para pejuang yang sanggup menggadaikan nyawa mereka demi mempertahankan tanah air yang tercinta daripada ancaman musuh.